Alhamdulillah, Alhamdulillah Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, syukur, terima kasih kepada Ya Allah yang telah menyambung lagi hidup kami setelah Kau menidurkan kami, mematikan kami seketika, dan kami akan bertemu kepada jua Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirin Allah katsiran wal dhakirati أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Sesungguhnya lelaki dan perempuan yang muslim, lelaki dan perempuan yang mukmin, yang beriman, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang amat besar. Satu ayat sahaja merangkumi sifat-sifat hak-hak, tawaran-tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semua peringkat lelaki dan perempuan, yang kita adalah manusia. Tuan perempuan balik rujuk surah Al-Ahzab ayat 35. Sedap ayat itu. Gabungan antara lelaki dan perempuan. Cara nak baca pun sebab ayat panjang, satu ayat sahaja. Nak potong. Cara nak potong tu kena betul. Nak gabung lelaki perempuan berhenti, lelaki perempuan berhenti, lelaki perempuan berhenti. Kalau baca lelaki perempuan lelaki berhenti tak betul. Itu cara teknik membaca sesuai dengan kehendak ayat. Walaupun kita tidak faham, tapi baca mesti betul lah, insya-Allah. Itu cara lah, insya-Allah. Pada sifat-sifat yang tersebut ada kaitan dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyenaraikan ahli-ahli syurga. Ini susah ni, senarai ahli syurga. Saya baca teks ini, asyratan fil jannah, 10 golongan, 10 manusia, 10 nama ni yang pasti syurga. Kita baca ada nama kita lah. Ni hadis ni cerita lama dah, nama kita tak ada lah kan, tapi watak-watak ni ada. Abu Bakrin fil jannah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dah pasti syurga. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat, sayang, cinta.
Wa Umar bin fil jannah, Sayyidina Umar Al-Khattab juga ahli syurga. Ini jaminan Rasulullah beritahu. Wa Utsman fil jannah, Utsman Affan, bukan Utsmani jauh sekali lah. Utsman Affan, semua sahabat-sahabat Khulafa Ar-Rasyidin, ya. Wa Ali fil jannah, Ali bin Abi Thalib dalam syurga. Yang kita sebut setiap Jumaat itu, berpegang teguhlah kamu kepada warisan Ahli Sunnah wal Jamaah, kan, yang dikaitkan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Gigilah kamu, gigi bukan kuat-kuat dengan geraham gigi kamu. Andai kata kamu hidup lama, kamu akan bertemu dengan zaman nanti manusia akan berpecah sebanyak 73 puak. Islam ini akan berpecah 73, 63 apa itu Yahudi Nasrani, 73 orang Islam ni lagi teruk pecahnya. Ketika itu kamu hendaklah berpegang teguh kepada tadi terus sunnahku wa sunnahul Khulafa Ar-Rasyidin. Ini ahli sunnah wal jamaah. Dan gigi kuat-kuat dengan geraham gigi. Gigi dengan geraham tu macam kuat lah. Wa Talha fil jannah, sahabat Nabi Talha nama dia, fil jannah. Wa Zubair fil jannah, Zubair. Wa Abdul Rahman bin Auf fil jannah. Ini nama-nama ini ada masuk kita tahu, ada nama yang kita kurang tahu. Ada popular, ada bagi kita tak popular tapi popular, kan, terkenal. Wa Sa'du bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas syurga. Wa Sa'id ibn Zaid fil jannah, Sa'id bin Zaid di syurga. Wa Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyaklah, kan, 10 orang di syurga. Itu cerita tadi, right? Kenapa kita nak cerita ini? Mudah saja. Ini rangkuman daripada sebuah hadis yang sangat bagus, yang sering kali kita dengar kuliah-kuliah. Hadis ini disusun oleh Imam At-Tirmizi, Imam An-Nawawi. Hadis ini termasuk sebenarnya hadis 40. Hadis 40 lah. Lalu di kedai ada juga hadis 40 tu cuma pattern tu ada berbeza sikit. Tak kisah. Tapi hadis ini diletakkan nombor 1. Hadis ini nombor 1. Hadis berkaitan dengan apa ya? Hadis berkaitan dengan fokus kita, niat dalam ibadat. Innamal amalu binniyah. Fokus kita setiap perbuatan yang kita buat, amal kita mesti ada niat. Niat tu fokuslah. Matlamat, tujuannya Allah lah. Kalau apa benda yang kita tidak ada fokus, tidak ada tujuan, tidak matlamat, tidak ikat dengan Allah, tak jadi ibadat. Kita makan nasi tapi tak kait dengan ini nasi rezeki Allah. Alhamdulillah, kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Paling ingat ikat dengan Allah. Kalau ngap saja tak jadi ibadat. Padahal makan jadi ibadat. Apatah lagi kita beribadat macam inilah, kan. Baik. Nak cerita pula, saya tak nak huraikan hadis itu, tapi nak cerita siapa membawa hadis itu. Orang yang membawa hadisnya, orang kedua tadi, Sayyidina Umar Al-Khattab, yang dijamin masuk syurga. Kita tengok, saya duduk lihat cerita Sayyidina Umar Al-Khattab ni cukup tercabar. Kita lihat Umar Al-Khattab yang kita duduk baca selawat dalam Ramadan kemarin ni, kan, Al-Khalifatus Tsani ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Amirul Mu'minin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itulah, kan, 30 malam, kan. Umar Al-Khattab, nama penuh dia Al-Khattab bin Nufail, kemudian bin Abdul Al-Muzzah, lagi bin Riyah, lagi bin Abdullah, lagi bin Qard, lagi bin Razah, bin Adi, bin Ka'ab, bin Lu'ay. Lu'ay ni stesen dia, titik sekejap. Kenapa? Lu'ay ni nasab
nasab Sayyidina Umar Al-Khattab berhimpun dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Mana susul galur nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Umar Al-Khattab ni satu nenek moyang-moyang lah. Begitulah umpamanya. Kalau kita pun mungkinlah kita pun ada nasab-nasab yang kita tak tahu. Nasab kita sekadar 2-3 je. Naik ke atas pun tak ingat dah. Ini sirah bangsa-bangsa Arab ni bagi orang-orang yang terpenting ini, mereka cari sampai nasabnya kepada Ka'ab. Apa inilah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Umar Al-Khattab ni juga digelar sebagai Umar Al-Faruq. Faruq ni watak macam singa, garang, macam rimau, kan? Tapi Faruq maknawi sebenarnya pada Umar Al-Khattab bukan masalah garang, bukan masalah macam singa, bukan masalah orang takutkan dia, tidak, tetapi ketegasan dia. Faruq ni mana membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Sayyidina Umar Khattab setelah dihidayahkan berkhidmat sebagai Amirul Mukminin, sangat tegas, sifatnya sangat tegas. Lepas itu membezakan kebenaran dengan kebatilan. Bagaimana ayat Quran juga lah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan itu Quran mengatur kita, menjelaskan kita antara betul atau tidak. That's meno dalam hidup. Begitu juga Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tegas dalam membuat keputusan. Banyak peristiwa-peristiwa kadang-kadang tidak terdapat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi diijtihad oleh sebaginda Sayyidina Umar Al-Khattab. Contoh kita semayang tarawih baru ni lah. Yang tarawih baru ni kita dah tahu lah kan, Rasulullah tidak menyuruh pun untuk mereka salat tarawih secara berjamaah. Dan Rasulullah pun tidak mengatur salat tarawih secara berjadual tiap-tiap malam. Hanya beberapa malam saja takdirnya Rasulullah salat di masjid orang ikut. Kemudian Rasulullah tidak datang lagi, tidak salat berjamaah tarawih. Tapi bila sampai kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, tengok, dia buat satu ketegasan. Tarawih masih ada, tapi di-upgradekan. Dikatakan kalaulah bagi ni keadaannya jamaah-jamaah ni tak jadi, mesti kita satu hati kan, lalu dilatih seorang imam, lalu disuruh semua orang mengikut imam itu. Jadilah solat cara berjamaah. Di zaman Rasulullah tidak begitu, tapi siapa nak ikutlah, kan? Nampak satu perubahan yang berlaku dengan ijtihad. Beraninya Sayyidina Umar Al-Khattab mengubah sedikit, tapi bukan ubah menyeleweng, ubah menambah baik. Dia orang kata bid'ah lah. Bid'ah ni benda yang tak berlaku di dengan Nabi, tapi berlaku pula kemudian. Tapi Sayyidina Umar, bid'ah itu bid'ah hasanah yang baik. Macam kita lah ni dengan masjidnya. Tengok tu, lampu neon, kapek kebal, kipas angin, bid'ah ni kan. Kalau gitu mayang atas lantai je lah, atas pasir je lah. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan. Baik, Faruq ni tadilah kan. Macam watak macam singa. Orang kata orang singa sekarang, betul juga kan. Jadi gelaran ini Al-Faruq diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar. Bukan Sayyidina sendiri untuk aku ni, siapa berani marilah kan. Pernah Sayyidina Umar mencabar golongan-golongan Arab yang dengki, yang tidak suka kepada orang-orang yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi hijrah ke Madinah. Tapi Sayyidina Umar Khattab, dia tidak serentak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar Siddiq. Tapi Sayyidina Umar beri secara personal, kan? Cara package dia lah. Lalu dia kata, dia isytiharkan, siapa-siapa yang berani nak menyekat aku untuk berhijrah ke Madinah, mari sini. Siapa berani?
Tak ada siapa berani. Hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Di Faruq itulah kan. Maka takdirnya Sayyidina Umar Al-Khattab ni keislamannya ataupun hidayahnya Allah jatuhkan, Allah masukkan hidayahnya mudah sangat. Sebelumnya Sayyidina Umar ini dia Islam ni agak lewat. Dia 6 tahun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi rasul. Mana di peringkat awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mula berdakwah, mula menyuntik iman kepada ahli masyarakat Makkah yang ketika itu bersifat jahiliyah. Bukan senang. Umar pun tidak suka kepada dakwah Nabi ketika itu. Sebab ni macam menghalang kontrak-kontrak hidup kita yang kepala-kepala ni hebat-hebat belaka. Maka tiba-tiba Muhammad yang begitu ni tiba-tiba nak membawa satu imej baru, budaya baru, dakwah baru, kan, menentang Tuhan-Tuhan jahiliyah tu. Mana boleh jadi? Maknanya takdirnya Rasulullah ketika beliau memeluk Islam, hidayah Allah tu, umur dia 33 tahun. Rasulullah 40 tahun. Kan? Kerasulan 6 tahun selepas Nabi Muhammad SAW dibangkit menjadi rasul. Nampak tak? Padahal dia hebat. Kenapa dia terlewat? Tu tak apalah, kan. Jadi apabila masuknya Sayyidina Umar ke bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu dia peringkat awal sebenarnya. Peringkat pertengahan. Sebab kalau kita belajar dakwah Nabi, dia ada beberapa tingkatan, step lah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 1 secara senyap-senyap. Senyap-senyap ni mana tak boleh beritahu ke orang. Ni benda pelik-pelik ni tak boleh nak mengejut sangat, kan. Lalu hanya dia berikan secara kaum kerabat, keluarga. Sebab tu orang yang mula-mula meluk Islam antaranya Abu Bakar Siddiq yang dewasanya, yang remaja, yang kanak-kanaknya Ali bin Abi Thalib, yang wanitanya isterinya sendiri adalah keluarga ya. Peringkat kedua luas sikit, wa anzir ashiratakal aqrabin, kaum kerabat yang agak lebar sikit. Itu mulalah. Dan peringkat ketiganya, baru diisytiharkan. Apa dia? Fasda' bima tuhmar wa a'rid 'anil musyrikin. Saya ingat 3 ni sebab saya dah belajar dulu lah. Itu mengapai dulu atas pokok rambutan dia, saya menyanyilah ayat tu. Duk syarah dengan kakak-kakak saya. Saya seronok suka main cerita Nabi ni, saya suka dulu. Baik. Kita baca sini keislamannya Sayyidina Umar Al-Khattab selepas daripada kemasukan 40 orang lelaki dan 11 wanita. Nampak tak? Dah 40 orang campur 11, dah 55 orang. Tapi salah seorang daripadanya adik dia Fatimah, itu bukan nama dia. Adik dia selalu awal lagi berzina-zina dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Sayyidina Umar tidak. Sedangkan Sayyidina Umar tidak suka adiknya melibatkan diri dengan dakwah Nabi di perkampungan Darul Arqam. Itu nama Al-Arqam tu. Al-Arqam lah di Sungai Penchala ya. Saya suruh bawa student saya maktab tentera pergi naik bas dulu. Pergi situ. Waktu tu popular sangat. Akhirnya terpaksa disekatkan. Se'asy'ari itu kan. Beliau merupakan satu-satunya melakukan sejarah hijrah secara terang-terangan. Okey. Baik, cerita tadi. Adik dia Fatimah ni sudah berzina dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam, perkampungan Al-Arqam itulah. Diberitahu oleh orang-orang bahawa kamu Umar, ya kamu ni bengis sangat, garang sangat. Adik kamu sendiri pun kamu tak kisah. Begitulah. Jadi dengar
maklumat itu Sayyidina Umar terus mencari adiknya. Sayyidina Umar dikatakan watak dia bawa pedang. Bawa pedang lah. Tak kena gaya dekat tuknya lah. Gitulah. Jadi mangsa. Bila sampai ke rumah perkampungan itu, dia mencari adik dia. Memang adik dia ada di situ. Kalau kita kata macam mana ya? Tolak pintu lah, kita kata. Tolak pintu, tengok adik dia tu. Adik dia sedang membaca. Lalu dia tanya, apa yang kamu baca? Apa kamu sebut tadi? Dia sebut ayat Quran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. 5 ayat je. 5 ayatnya surah Taha. Ayat pendek-pendek. Ayat-ayat inilah yang menikam masuk ke hati sanubari Sayyidina Umar Khattab yang garang itu. Lembut hati Sayyidina Umar. Tadi dia nak tarik adik dia, mungkin yang watan, nak ketuk adik dia. Dan dengan ayat yang dibaca oleh adiknya itu luntur hati. Itu maksudnya hidayah mula masuk kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar Ustaz Maksaman ada kupas bab ni. Di mana Rasulullah SAW minta doa dengan Allah supaya pilih antara dua rumah. Aset penting kan, penggerak penting. Maka antara doanya lebih kurang bunyi beginilah. Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi hazaini ar-rajulaini ilaika bi Abi Jahl atau bi Umar bin Khattab. Fakana ahabbuhuma ila Allah Umar bin Al-Khattab. Ringkasnya, ya Allah ya Tuhan, Kau muliakanlah Islam dengan dua orang lelaki yang Kau kasih ini, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Al-Khattab. Dua Umar. Abu Jahal, Umar nama dia. Maka antara kedua itu yang dikasihi oleh Allah SWT ialah Umar Al-Khattab. Itu takdir. Nampak tak? Allah nak beri hidayah mudahlah kan. Ni ada seorang, kalau kita kata watak saudara dia Abu Talib, yang kita tahu sangat kan. Abu Talib tidak ada hidayah. Abu Talib sangat menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringkat awal Abu Talib pun tidak macam anaknya Ali bin Abi Talib, beriman ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib tidak ikut dakwah Nabi Muhammad itu yang dia jaga, yang berbumbung satu rumah dengan Abu Talib, saudara dia kan. Keselamatan Muhammad duduk di tangan Abu Talib. Menyara, mengajar, berniaga, gembala kambing. Tapi bila Nabi berdakwah, Abu Talib tidak. Disuruh anaknya Ali itu ikut Muhammad. Muhammad kata betul kata dia, kamu ikutlah dia. Tapi dia tidak. Maknanya dia tidak ada hidayah. Bahkan kematian Abu Talib pun tidak menjelmakan kalimah takrir, ucapan syahadah. Sedih Nabi Muhammad, saudara dia atau ayahnya, pamannya tidak menyebut, tidak berikrar syahadah. Sayang, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah beritahu, tawarkan hati Muhammad, wahai Muhammad, innaka, kamu, la tahdi man ahbabta, kamu tak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu sayang. Puas saudara dia, memanglah puas saudara dia, sedang duk bantu dia,
keselamatan di bawah dia, makan minum dijaga, dididik. So bagaimana? Sedih, memang sedih lah. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah istiharkan hidayah ni bukan milik kamu Muhammad, tapi milik aku. Akulah yang akan menentukan siapa-siapa yang aku akan berhidayah. Bagi aku siapa yang hendak. Itu dia maknanya. Kan alhamdulillah kita ni hidayah sebenarnya. Kita tak rasa hidayah, tapi hidayah. Ramai lagi dulu kan di luar-luar sana tu kan. Baik. Jadi Sayyidina Umar Khattab ni termasuk dalam 10 jenis 10 orang tadi. Orang ada masa ada masa nama dia tak masuk, saya pun tak masuk. Kan? Tapi tak ada masalah. Ayat yang kita baca tadi, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu senarai kita. Jangan kecewa. Kalau kita laksanakan tugasan-tugasan kita sebagaimana yang Allah sebut tadi, masya-Allah kan, ada gitu. A'adallahu ajran 'azima. Akhir sekali itu. Gaji-gaji surah Al-Ahzab ayat 35. Baca dia punya tafsir lanjut tu. Baik. Jasa Sayyidina Umar Khattab sedikit ya. Banyak jasa yang telah dilakukan oleh Umar Khattab kepada kita, kepada agama, kepada umat manusia ini. Antara jasa yang besar ialah apabila Umar Al-Khattab telah mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, tu zaman As-Siddiq khalifah dia nombor 2 kan. Dia cadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq supaya menghimpunkan Al-Quran. Apa maksud menghimpun Al-Quran? Panggil semua jemaah qari, penghafal Al-Quran. Bukan di Mekah, bukan di Madinah, Nusantara, Arab pula, bumi Arab luahkan beberapa negara. Kenapa ya? Sebab dia kata dikhawatiri ramai penghafaz mati dalam perang. Memang betul. Penghafaz atau hafiz Al-Quran telah mati dalam peperangan Al-Yamamah, peperangan yang besar. Jadi takdir kalaulah kita tak kumpul, nanti generasi yang masih ada itu akan mati habislah. Itu dia. Kan? Apa maksud mengumpul? Kan Quran tu mereka catik, sana catik, sini catik, di samping mereka hafal dalam hati mereka. Jadi kumpul mereka, balik, edit balik. Bukan edit lah, edit diubah sesuai, tapi dicantum lah. Di semua itu lalu diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar bersetuju, lalu mulalah dikumpul hatta sampai di zaman Sayyidina Utsman Affan baru dibukukan, dikitabkan. Begitulah nama Mushaf Utsmani tu Quran kita tu. Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani yang dijamin inna nahnu nazal zikra wa inna lahu lahafizin. Kamilah yang menurunkan zikir Al-Quran. Allah kata. Wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menjaga kesucian, ketepatan, kebenaran ayat-ayat kami itu. Satu khidmat Sayyidina Umar Khattab menasihat kepada khalifah pertama itu untuk mengumpul semua hufaz, lalu dihelaikan lah, dicatikkan. Maka akhirnya dikemas kini di zaman Sayyidina Utsman Al-Affan yang kita pegang sampai sekarang, insya-Allah. Itu dia. Mana Allah lah yang nak memastikan Al-Quran tidak macam buku-buku lain lah. Tu buku Al-Quran tu bukan itu, Al-Quran tu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tu ghaibiyah, tapi ditulis menjadi zahir. Patut pertumbungan antara imam besar dulu yang dikurung di penjara. Kan?
Raja suruh kata majlis fatwa tu suruh kata letakkan Quran ni kita baru qadim. Quran dah baru hadis. Tapi ulama tu pertahankan Al-Quran tu qadim, lalu dihukum penjara. Tu dia. Jahatnya raja tu lah masa tu lah dia pemerintah. Kita cara mudahnya pegang jelah Quran tu qadim, kalamullah. Kan jana alasal Quran kalamullah. Kan ataupun kalau nasyid tu macam manalah kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzala. Tak ingat tu. Walin wa fi'ali wa niyati. Lebih kurang kan? Datuk Hasan Azhari. Baik. Selain itu juga apa dia kata tadi, peranan Sayyidina Umar Khattab ni menutup fitnah, menutup atau penutup kepada fitnah. Fitnah ni mana? Fitnah di mana? Ialah macam-macam berlaku huru-haraan dalam pegangan manusia ketika itu, macam-macam lah kan, usul-usul fitnah kan. Biar digelar sebagai pintu juga. Umar Khattab sebagai pintu bab. Muhammad Umar al-Bab. Al-Bab pula. Al-Bab ni pintu. Jadi letakkan kepada Sayyidina Umar sebagai juga pintu. Pintu dia, orang masuk tak boleh, nak keluar tak boleh, keselamatan. Boleh masuk, boleh keluar, tapi cara betul. Kalau masuk tak betul, boleh jadi fitnah. Kan? Apabila pecahnya pintu ini, maka fitnah akan mula masuk dan merosakkan agama dan umat ini. Kisahnya. Jadi maknanya ruang-ruang untuk fitnah ini masuk memang ada. Sebab tu tadi Rasulullah pesan kepada sahabat-sahabat peringkat awal lagi, sebelum timbulnya mereka ini lagi, sebelum timbulnya watak-watak 4 Khalifah Ar-Rasyidin. Maka Rasulullah kata kepada sahabat dia kata, andai kata seandainya kamu ni, sahabat-sahabatku ini, kamu hidup lama panjang umur nanti, kamu akan bertembung di satu ketika, satu zaman di mana kita ini, umat ini akan berpecah melebihi 73 pecah furqah. Baca huraian Ahli Sunnah wal Jamaah, susunan bekas Mufti Sabah Kelantan tu, Said Ibrahim, Syekh Said Ibrahim kan. Sedap sikitlah hujah tu. Bagaimana kedudukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Rasulullah kata, kandai kata bertembunglah. Memang pun akhir-akhir ini memang bertembung. Tu nampak dah. Bila Rasulullah kata, benda tu mesti berlaku. Ini bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dimasukkan lagi dengan ayat Quran yang Allah sendiri mengatakan. Saya sebut dua minggu lepas. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Minggu lepas juga khutbah Jumaat bincang pasal perkembangan batiniah negara, cabaran-cabaran agama-agama yang menyeleweng kan. Pemikiran-pemikiran yang menyeleweng, tapi ditunjukkan hari itu agama Taslim Ahmad Matahari di Pulau Pinang, asasnya begitu. Banyaklah sebenarnya, kan? Baik. Jadi kata Rasulullah SAW nak meletakkan Sayyidina Umar Khattab ni hebatnya, hatta Rasulullah pernah berkata, jika selepas daripada aku ada lagi Nabi, kalau selepas aku ni ada Nabi lah, maka Umar lah orangnya. Nampak tak? Kenapa tak kata Abu Bakar, tak kata Osman, tapi dia kata Umar? Kan awal-awal tadi dia minta pilih 2 Umar. Allah pilih 2 Umar, jadilah Umar Khattab. Manakala Rasulullah pun bayangkan seandainya Allah nak lantik lagi Nabi, tak
Tapi Nabi tidak ada dah. La nabi ba'di. Tak ada lagi Nabi selepas aku. Wah, aku ni khataman nabiyyin. Itu ayat Quran kata. Nabi berkata la nabi ba'di. Tak ada lagi Nabi selepas aku. Quran dia kata Muhammadur wa khataman nabiyyin. Okeylah. Sesungguhnya Allah SWT meletakkan kebenaran di atas lidah, ucapan, perkataan, hukum Umar dalam hatinya. Jadi maksudnya al-haq tadi yang membeza faruq antara membeza kebenaran dan kebatilan tu. Sina Umar dia punya watak dia, aset dia, kuncinya Sina Umar Khattab. Tegaknya Sina Umar Khattab. Kan? Lebih kurang itulah. Sesungguhnya ada pada kalangan umat sebelum kamu orang-orang yang menjadi sebutan nama. Ada pada kalangan umat sebelum kamu dulu disebut sahabat kan. Orang yang menjadi sebutan ramai kerana kebaikannya. Jika perkara ini terjadi dalam hak umat ini, sudah tentulah Umarlah orang yang disebut-sebut. Bukan main-main lah Umar kata ni kan. Maka terserlah tak ia dihujahkan oleh ahli-ahli lagi. Ibnu Abbas kata, perbanyakkanlah menyebut tentang Umar. Apabila disebut tentang Umar, maka akan disebut akan keadilannya. Pernah tak kita sedar satu ketika Sayyidina Umar waktu dia khalifah, Umar dia khalifah Amirul Mukminin, gelar khalifah pertama Amirul Mukminin. Amirul Mukminin tu, Amir ni macam penguasa lah bagi orang-orang mukmin Islam. Kan Sayyidina Umar ni dia tak tidur, kurang tidur kan. Dia round kampung. Habis kampung dulu kata Batu Melintang kan, Bukit Hijau tempat saya kan, umpamanya. Maka takdirnya pada malam tu dia bertemu dengan bisikan-bisikan perbincangan antara anak dengan ibu. Mereka ni pemerah susu, jual susu kan. Maka maknya katakan anaknya kita campurlah dengan air. Banyaklah susu kita. Jadi esok kita jual banyaklah duit dapatnya. Anak dia kata, mak tak boleh mak, ni kita tipu. Mana boleh tipu-tipu. Nanti orang tahu. Mana orang tahu? Mak, kalaulah kalau Sayyidina Umar tahu, teruk kita je. Nanti Sayyidina tahu. Mak dia kata, mana Sayyidina Umar tak yang mari pun tengah-tengah malam ni mana nak cari. Dia tidur lah. Anak dia kata, mak, kalau pun Sayyidina Umar tak tengok, tapi Tuhan Sayyidina Umar tengok. Tu dia dalamnya. Tuhan pencipta Sayyidina Umar tu tengok. Walau Sayyidina Umar tak tengok, padahal Sayyidina Umar tengok, tahu yang duduklah rumah kan macam mana pun kan. Kalau rumah kita rumah kayu buluh tu macam mana, lubang-lubang kan. Orang dulu rumah macam itulah. Tegaslah Sayyidina Umar. Keadilan watak Sayyidina Abu Bakar Khattab itu sendiri. Itulah nak ceritanya antara Abdullah Mas'ud. Kita sentiasa berada dalam kemuliaan sejak Umar memasuki Islam. Nampak tak? Masruq kata, kasih kepada Abu Bakar dan Umar dan mengetahui akan kelebihan mereka adalah daripada sunnahku, daripada sunnah. Sebagian sunnah Rasulullah ingat kepada sahabat-sahabat kita atau ahli bait. Pertama sekali kita disuruh kasih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Didiklah anak-anak kamu supaya cinta kenal Nabi. Satu. Yang kedua, kenal kepada ahli bait. Ahli bait ni keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi lah. Dan yang ketiga, hendaklah kamu didik anak kamu boleh baca Quran. Tiga perkara penting yang pernah Rasulullah suruh kan. Cinta ke aku, cinta ahli bait dan cinta Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan sedikit renungan kita pagi ini kita menjadi satu suntikan keyakinan kita di mana perjuangan Sayyidina Umar Khattab hebat menjejaki watak-watak
Sayyidina Umar Khattab, bahkan dunia hukum hukum mahkamah pun banyak rujukan kepada bagaimana watak pentadbiran Sayyidina Umar Khattab. Insyaallah aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimat wal mu'minin wal mu'minat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhaman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.